بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم حاز النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Cik Ani Zabariah Jan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nur Azah Nurdin, Cahaya Azrul, Zalinah Yub, Kamsah Mat, Kasmah Mat, Intan Zuraini, Hijrah Biiznillah, sedap nama dia. Azwandi Cik Mat, Hasnah Maming, Nur Hayati Mak Saad, Wong Jawa, Subhanallah wa bihamdi, Pak Teh Yun 11, Moon Maismah, Dina Juhari Lena, Anak Soleh, Ija Halija, Habibah bin Mat Fid, Azmah Osman, Rosita Ahmad, Shima Azman, Azlita Ismail, Nurul Wahida, Hasnah Hamzah, Nur Azah Nurdin, Ala apa ni? Cik Ani, Nur Zalina alias Siti Aisyah Pungut, Cik Sumarliana, Kartina Ali, Sapura Ishak, Mija Nakata, sedap juga. Syafrida, oh orang Indonesia, Masya Allah. Yusniza Abdullah, Kamalia, Shima, Encik Meru Lanza, Arizek, Masya Allah, Arizek. Masya Allah, ramainya. Subhanallah. Zaki Ibni Yahya pun ada. Alhamdulillah. Tuan Nur Hisham Samsida. Alamak, Puan Si Samsida ke? Astaghfirullahaladzim. Wis. Allah, geng. Alhamdulillah. Okey, geng. Selamat pagi semua. Saya dah beri salam. Semua yang beri salam pada saya jawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ni jangan spoilkan hidup anda. Pagi ni jangan spoilkan hidup anda. Geng tamak pahala, tak nak popular. Kalau popular, bawalah manusia pada agama. Jangan lupa 4S. S yang pertama apa tuan-tuan? Bangun pagi, syukur, Alhamdulillah, hidup lagi Abang Zaki. Syukur, Alhamdulillah, hidup lagi Kak Teh. Syukur, Alhamdulillah, hidup lagi Rashidah Ibrahim. Syukur, Alhamdulillah, hidup kita lagi atas muka bumi ni. Kita hidup lagi atas muka bumi ni, kita kena syukur, Alhamdulillah. S yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, jangan lupa satu perkara lagi, iaitu apa dia? Solat subuh berjemaah. Ada lagi waktu ni tuan-tuan, subuh dah masuk lambat, solat subuh berjemaah. Baharudin, Alhamdulillah. Noraini alias, Allahu Akbar. Nurul Syafina, Masya Allah. Alhamdulillah, hidup lagi. Okey, nombor 2. Solat subuh berjemaah. Siapa yang solat subuh berjemaah, umpama mendirikan sepanjang malam dengan ibadah. Masya Allah. Jangan solat seorang-seorang, rugi. Dan seterusnya. Ridwan ada pagi ni, Alhamdulillah. Okey, Ani Malik, Khatijah Ahmad. Yang ketiga tuan-tuan, jangan lupa iaitu sedekah subuh. Yeay, ini adalah tabung subuh Kak Jah. Kak Jah bagi tabung subuh. Lepas dengar motivasi subuh kita, duit dalam ni berat Kak Jah. Oh, hai. Kak Jah siapa? Kak Jah orang buta. Dia cacat penglihatan. Anak ada 5 orang. Alhamdulillah. 5 orang. Alhamdulillah. Kak Teh masuk pagi ni. Alhamdulillah Kak Teh. Sehari kalau Kak Teh tak masuk, rasanya sehari ku rasa setahun. Alright, ni dia. Tentu Alhamdulillah, RM245 bukan nilainya, tapi kesungguhan dia untuk mengamalkan ilmu yang dia ada. InsyaAllah duit ni kita akan bagi pada mereka yang memerlukan. Alhamdulillah.
Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Putri Asia Anwar. Dan jangan lupa yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, sedekah subuh. Sebab apa? Sedekah subuh dapat doa malaikat, Allah gandakan rezeki kita. Yang ketiga, yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jangan lupa satu perkara. Mulai hari ni takkan bubuhkan nombor akaun dekat, insya-Allah lah, sampai satu ketika nombor akaun saya di Facebook saya untuk sampai satu ketika. Sebab ada yang tak berapa percaya lah. Alhamdulillah, tak ada masalah. Ini motivasi pagi, akaun bank tu adalah untuk kegunaan peribadi saya. Saya sebagai seorang penceramah, tak ada ceramah sepanjang ni, adalah untuk kegunaan saya. Tapi kalau lebih, saya akan sedekahkan. Tuan-tuan nak sedekah untuk kelangsungan motivasi pagi, silakan. Program motivasi pagi, nombor akaun itu pernah dapat sumbangan daripada Ustaz Abid Liu, rakyat Singapura, Laila Merikan, Asmah Saim, Su Muhammad, apa semua, ramai, Hayu Abdullah, ramai, Fauziah Jaafar, dan ramai, Datin Ji, apa semua ni, ramai-ramai yang bagi sponsor untuk kelangsungan hidup saya sepanjang COVID-19 dan tak ada ceramah sana sini. Itu saja. Dan kalau ada lebih, pastinya saya akan bawa kepada program-program macam bantu orang buta apa semua. Kalau tuan-tuan nak bantu orang buta, tuan-tuan telefon Perkom, kat situ ada terus bagi bantuan. Kalau tuan-tuan nak Global Ehsan Relief, kita ada program Global Ehsan Relief. Tuan-tuan cari Global Ehsan Relief, masukkan dalam nombor akaun. Terus nombor akaun dia orang. Kalau tuan-tuan nak Masjid Taman Pulai Mas, ada nombor akaun Taman Pulai Mas. Kalau tuan-tuan nak nak buat Masjid Asy-Syabab Lombok, ada Masjid Asy-Syabab Lombok punya akaun. Kalau tuan-tuan nak program untuk bantu pesakit sihat, cari Yayasan Ikhlas. Kalau tuan-tuan nak cari cari semua ada. Saya ni wakil, duta bercakap saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semalam saya dapat hadiah daripada seorang sahabat. Saya lupa nama hajinya. Saya dah update dekat Facebook saya tentang nasi berani. Saya dah makan nasi berani ni, tuan-tuan, untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, memang sedap. Memang sedap. Memang sedap, ya Allah. Dah lama saya tak ceramah Johor. Dah lama saya tak dapat berani Johor. Sedapnya, ya Allah. Terima kasih Barani Madani yang sponsor buka puasa saya semalam dengan bagi nasi berani frozen dan juga daging lauk dia, daging dia sedap dan juga ayam dia sedap. Ayam memang sedap. Tuan-tuan boleh dapatkan nombor kontak, scroll video di bawah. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, selepas sedekah subuh, jangan lupa selawat. Jom selawat kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Terima kasih Salmiah Awangdin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua perkara, dalam semua hal alhamdulillah sahaja. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hari ini kita sambung, iaitu kita punya tentang tingkatan iman. Tingkatan iman, macam mana nak naikkan iman kita. Kita tengok karakter orang Islam. Karakter orang Islam yang kita beritahu, dia keluh kesah bila ditimpa musibah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kisah apa dia? Orang soleh. Orang soleh bila ditimpa musibah, dia sabar dan solat. Orang mukmin bila ditimpa musibah, merekanya senantiasa tenang dan redha. Tetapi bila orang yang bertakwa ditimpa musibah, ditimpa ujian, ketika itu mereka kata apa, tuan-tuan? Mereka ini senantiasa bersyukur pada Allah dalam apa pun keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu cara react bila ditimpa musibah. Tengok So macam mana kita nak dapat tingkatan iman orang bertakwa? Ingat lagi, tingkatan iman
ilmu untuk orang Islam, tingkatan iman amal untuk orang soleh, tingkatan iman hakul yakin untuk orang mukmin, tingkatan yang paling atas untuk orang yang ni dipanggil ainul yakin, iaitu kita panggil orang yang bertakwa. Orang bertakwa dia ihsan, bila ditimpa musibah dia senantiasa bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Diberi nikmat pun alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, tuan-tuan, turun bawah sikit, iman hakul yakin, bila ditimpa ujian musibah, orang-orang mukmin akan senantiasa tenang dan redha. Itu orang mukmin. Turun bawah sikit, iman orang soleh. Iman orang soleh bila ditimpa musibah, ketika ditimpa musibah, dia sabar dan solat. Sabar dan solat. Sabar dan solat. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang dikenakan orang Islam yang mempunyai tingkatan iman ilmu, bila ditimpa musibah, dia keluh kesah. Tu dia. So, faham? Naik balik. React. Dia punya kelakuan. React. Reaction. Ataupun kalau yang sebaiknya, replan. Apa yang kita nak plan? Bila ada musibah datang, apa nak plan? Plan. Sama ada aku nak bersabar, ataupun aku nak tenang, ataupun aku nak bersyukur. Outstanding paling atas, bersyukur. Yang keluh kesah, kita tingkatkan iman kita jadi orang yang bersabar. Sabar. Apa yang Allah nak bagi lepas ni. Sabarlah, orang kata kita macam-macam. Orang sangka kita macam-macam. Relax lah. Biasalah, sebab dunia hari ni penuh dengan penipu. So, sabar je lah. Biasalah reaction orang. Kita kena tenang. Okey, lepas tu apa yang Allah nak bagi? Sangka yang baik-baik. Dan kemudiannya naik lagi tab di atas. Semalam agak beberapa penat sikit daripada pagi sampai ke malam, sebab saya ronda-ronda semalam sebelum PKPD di Selangor ni cari bendera putih. Saya dah pergi rumah flat, saya dah pergi mana. Pagi ni pun tadi dah ronda dah. Tapi Allah, tak jumpa, tuan-tuan, bendera putih. Sebab masjid dan surau penuh dengan makanan, gobok rezeki. Dia telah ada gobok-gobok rezeki. Kalau siapa susah, pergi dia ambil beras dekat masjid dan surau. Banyak dah. Saya dah ronda tadi. Saya dah ronda dah kat Seri Gombak, Taman Seri Gombak. Saya dah kejap lagi nak ke Greenwood apa semua. Kita tengok kalau ada orang gantung bendera putih, kita akan bagi bantuan. Okay. Hamdan Ahmad, Masya Allah. Terima kasih, geng. Terima kasih. Alright. Jangan lupa pagi-pagi sebelum makan, sebelum minum, carilah parti jus seafood, jus durian Belanda, ataupun jus durian Belanda, tuan-tuan. Umar ni favourite dia, demam sikit durian Belanda, sikit-sikit durian Belanda. Itu yang rumah saya ni, durian Belanda cepat habis. Dapatkan jus seafood daripada pengedar-pengedar yang ada. Okay, let's go, gang. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pagi ni saya ada beberapa live. Satu live dengan syarikat insurans Zul Omar. Zul Omar dia masuk hari ni. Kita nak cerita tentang hibah. Kita nak cerita tentang macam-macam hari ni. Jam 10 pagi. Kejap lagi 9.30 saya ada rakaman dengan TV Al-Hijrah tentang Masjid Taman Pulai Emas. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Apa lagi? Kita ada program. Nak uruskan renovation pejabat Perkum. Okey, Haji Zul Majdi Omar, tolong like, tuan-tuan, tolong follow. Abang Ali Mustafa daripada Terengganu, Nurhani Effendi daripada Bacok, Su Muhammad Saleh daripada Singapura, Linda Aris. Okey, geng. Hari ni nyanyi sikit lah. Kalau sedih-sedih. Terima kasih Nur Alzanuddin. Terima kasih catat apa yang saya tulis. Okey, Alhamdulillah. Okey, jom. Pagi-pagi kalau saya macam tersentuh sikit hati saya, nak lembutkan hati saya, nak tenangkan hati saya, lagu ni lah, Mengemis Kasih. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta,
Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah. Luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Allahu Akbar. Ingat, pengampunan Allah Ta'ala tidak pernah bertepi. Rodiah, Masya Allah. Bila mau sampai rumah ana lah Rodiah. Bila mau mengajar memanah lah. Okey geng, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita tengah ada ni, carilah YouTube lagu-lagu yang apa? Yang apa geng? Lagu-lagu yang dia boleh melembutkan hati. Carilah nasyid. Ini dengar lagu, boleh juga dengar lagu. Di tengah kepekatan malam, berdiri aku di halaman, rindu dihembus kenangan lalu. Timbullah seraut wajah, sekuntum bunga yang pernah ku puja, tapi layu akhirnya. Ku di halaman rindu, tiada harum, tiada madu. Oh, kesalku. Lagu tu tadi pagi-pagi lepas subuh saya pergi ziarah kubur mak saya. Rindu kat mak. Mak suka kalau saya nyanyi lagu tu. Yalah baca doa lah, apalah. Sedap suara. Dah kumpulan intim reject saya. Dia kata kau out team. Dia ada kumpulan intim dengar pagi ni. Okay gang. Thank you so much. Lagu Opik. Lagu Opik banyak yang sedap. Lagu Opik yang sedap dia lagu saya suka. Bagaimanakah kau berasa bangga akan dunia yang sementara. Itu lagu tu padu. Saya dengar, saya menangis. Dunia. Dia cerita pasal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dahsyat lagu tu. Okay gang, let's go. Today kita cerita tentang how to improve ourselves, tambah nilai dalam jiwa dan hati kita untuk jadi apa tuan-tuan? Untuk jadi orang yang naik tingkatan iman dia. Ustaz, jom kita tubuh band muzik The Cancer Band, Zaki Mak Datuk. Okay gang, whatever is it, kita teruskan kita punya tambah nilai. Jangan lupa 5H. H yang pertama apa dia? Kita dah cerita hati. Dah cerita. H yang kedua apa dia? Iaitu hampiri. Hampiri ni berkawan dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang yang positif. Berkawan dengan orang yang berjiwa besar. Berfikiran luas. Berpandangan. Berpengalaman. Itu yang kita kena cari. Macam saya suka kawan dengan Haji Suhaimi Mimio. Suhaimi Mimio ada masuk pagi ni. Saya suka kawan dengan dia. Saya suka kawan dengan Datuk Seri Syam. Saya suka kawan dengan Bos Mandi. Saya suka kawan dengan Indra Putra Mayudin. Ada Indra Putra pagi ni. Ni jenis-jenis orang.
yang kita suka kawan. Ramailah kawan-kawan yang kalau kita jumpa Arizek, walaupun jumpa sekejap hari tu dekat kedai ni, saya suka. Sebab mereka ni orang mulia-mulia tuan-tuan. Orang yang mulia-mulia ni dia lain sikit. Dia lain. Kita rasa kita kedil, dia bercampur dengan orang. Bercampur dengan orang. Asmah Adeline. Hari ni boleh cari lagu Opik kat YouTube. Dengar. Dia boleh dia boleh melembutkan jiwa kita. Zaini dia suka nyanyi lagu Alley Cat. Lama tak jumpa Zaini. Kau pun tak nak datang rumah aku Alina Alidin, Hulu Balang Melaka sudah masuk. Orang kaya kau datang KL banyak kali kau tak singgah rumah aku Allahu Akbar. Din. Betul-betul Jasin punya Din. Okey. Geng, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. H yang pertama, hati. Nak naikkan keimanan kita, hati kita. Fiza Wish ada jus durian Belanda. Yang mana yang saya sebut awal-awal tadi, nak dapatkan jus durian Belanda, boleh contact Fiza Wish. Okey geng, hati. Hati kita kena bersih lah. Kena sangka baik. Sangka baik dalam hati kita. Sangka baik. Ya Allah. Apa yang Allah nak bagi atas ujian ni? Apa Allah nak bagi? Kan? Atas PKPD ni, ya Allah. Adalah Allah nak bagi. Allah maha mengetahui, kita tak tahu. Kalaulah tak ada PKP, mungkin kita dijangkiti COVID. Mungkin kita akan mati. Kan? Mungkin kalau tak mati akibat COVID, mungkin mati akibat kemalangan jalan raya. Allah suruh dunia rehat seketika. Muhasabah diri, membetulkan hati. Bahawa kita hidup dan mati hanya untuk Allah. Bukan untuk dunia. Ugilah mereka yang kat rumah tak tambah amalan. Kurang membaca buku ataupun Al-Quran. Kurang kita. Tak tambah nilai. Nilai ilmu. Nilai hati. Ugi. Kita kena faham bahawa Allah maha mengetahui. Sedangkan kita tak ketahui. Dah. Okey tuan-tuan, ada lagi ni. Mohon ustaz-ustaz dan sahabat bantu untuk 100 apa ni. Alamak, tak sempat baca dah tadi. Ada NGO yang bagi apa ni. Ni Zaki minta izin ustaz, jom support kempen. Alamak, kejap. Jom support kempen RM40 pack makanan untuk 1,000 keluarga. Tuan-tuan boleh share di ni boleh like Zaki Ibn Yahya. Boleh tahu apa semua. Alright gang. Ni Malik Jeb Saha. Okay gang. Jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sedap sikit. Okay, selesai. Kita pergi H yang kedua tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. H yang kedua adalah hampiri, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik, orang yang positif, orang yang soleh. Kita campur orang soleh. Aku nak solat duha lah. Kawan yang soleh ni hantar misis. Solat duha lah. Jagalah amalan. Jiwa akan tenang. Okay? H yang kedua adalah hampiri orang-orang yang beriman. Orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni, dia cakap tak banyak. Dia bukan macam saya. Rohana selamat. Alhamdulillah ala kulli hal. Okay. Alhamdulillah. Campur orang-orang yang positif. Tengok ni. Ada orang suka tengok Profesor Dr. Mohaya. Kesian baru ni dia kena bodoh-bodoh tu. Bodoh-bodoh tu merendah diri. Kan? Mengalah. Itu pun orang nak viral kan. Kesian. Dia buat pagi-pagi tu. Bukan untuk popular. Dia dah popular lah. Prof Mohaya pagi-pagi dia buat tu. Dia dah popular dah. Dia bukan nak popular. Bukan nak nama. Bukan nak likers. Bukan nak apa.
Dia nak share ilmu dia. Tapi bila orang salah cakap sikit, banyak cakap, banyak salah, geng. Kalau tersalah cakap tu, maafkan je lah. Faham lah. Faham orang tersalah cakap. Macam lah kita perfect sangat. Okay. Nak tanya Ustaz, confused. Saya tengok Ustaz, TMJ, nama Ustaz Hanafiah. Saya dah banyak confirmkan. Rasanya, betul lah. Nama saya Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik. Tu dia. Tapi, bila kau dengar tak si Amin Sasul masa yang Siri, yang dulu. Bersama Ustaz Hanafiah binti Abdul Malik. Tersalah sebut dah. Dia akan jadi binti. Dia akan jadi binti. Alamak, macam mana pun aku ni cepat habis bateri ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau ada rasa berdengung, nanti tuan-tuan beritahu Sebab kalau charge handphone selalu dia berdengung. Banyak orang orang-orang yang beriman ni, bila dia bersahabat, dia sentiasa doakan sahabat-sahabat dia baik. Dia akan doakan. Saya doakan Kak Jah. Kak Jah ada pagi ni, Kak Jah. Kak Jah, tolong masuk Kak Jah. Saya nak suruh orang like Kak Jah punya Facebook. Terus Kak Jah ni bagi nombor telefon Kak Jah. Kita bantu ramai-ramai Kak Jah. Perkom, geng, perkom. Satu orang buta, keusahanan orang buta, tolong geng masuk. Orang buta dengar motivasi pagi, geng. Ustaz, ada orang merajuk tu. Siapa merajuk? Mana nak sempat nak tengok, nak cakap, nak tengok, nak cakap, nak baca. Bukan senang. Dia perlukan kemahiran baru. Siapa merajuk? Atih merajuk. Biar dia merajuk. Okey, geng, tamak pahala, tak nak popular, geng. Saya tak sempat nak baca semua komen. Alright, siapa yang merajuk, saya doakan dapat lagi banyak pahala. Kan lagi ramai orang merajuk. Dah susah. Baca dua nisa, geng. Dua nisa. Didik hati kita. Alright, geng. Campur orang-orang yang soleh. Alamak, pasal apa komen jadi macam ni? Alright, let's go. Let's go. Allahumma salli ala Muhammad. So, kita dah hampiri, hindari. Nak naikkan amalan kita jadi orang baik, kita semua orang boleh campur orang soleh dan kemudian kita terpengaruh jadi orang yang soleh. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku bila kita campur orang-orang yang soleh? Kita akan terpengaruh untuk buat amal soleh. Contoh, ada program ceramah malam ni, Dr. Asri Zainal Abidin ceramah dekat Perlis. Ramai orang Perlis pergi kat sana. Lepas tu hari ni ada siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Kazim Ilyas ceramah di Perak. Ramai mari ke Perak. Bila ramai orang mari, dia pun datang juga. Dan apa berlaku, tuan-tuan dan perempuan? Ya, Kak Jah yang mengurut ke tu ke Ustaz? Ya. Kedai dekat Medan Mara ke tu ke? Wallahualam, saya tak tahu kedai dekat mana. Kak Jah yang mengurut, dia buta, dia mengurut, tuan-tuan. Dan sepanjang PKP ni, orang buta tak dapat mengurut, hilang pendapatan. Atih dah terlebih merajuk, Ustaz. Atih merajuk ke? Tak apa, dia merajuk lagi, saya suka. Elok lah. Merajuk tak merajuk sama. Datang terlebih awal datang kerja. Alright, gang. Terus, tuan-tuan dan perempuan muslimin, aku tengah ceramah ni, kau nak merajuk pula, Atih. Let's go, gang. Dr. Pim, tadi tanya Dr. Pim. Dr. Pim, kita doakan dia sihat dan dia dengar. Dia kalau masuk kampung nama, berduyun-duyun orang cuba tackle dia. Tahu dia cantik, tapi jangan tackle dia. Dia baru je masuk Islam. Korang komun-komun sangat. Dia masuk Islam bukan sebab nak kahwin. Dia masuk Islam sebab dia mengkaji Al-Quran. Dah. Hampiri orang-orang yang soleh. Hampir orang soleh, kita terpengaruh diri kita untuk melakukan soleh. Hindari. Yang ketiga, hindari. Orang soleh pun diuji. Diuji dengan maksiat. Lagi soleh kita, dia akan dihantar maksiat. Dia akan hantar maksiat.
dia akan hantar maksiat, dia hantar dosa. Nak buat ke tak? Dia tengok ramai orang sumbang duit. Ramai orang sumbang duit. Nak alih duit ni pada maksiat ke? Nak alih duit ni pada kebaikan? Oh, dia akan datang benda macam tu. Dia akan datang. Faham So, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang berlaku, pujuk hati kita supaya kuatkan iman kita untuk hindarkan melakukan maksiat. Sebab tu dalam Quran dia ada tulis satu ayat, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faham Orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang kamu adalah sebaik-baik umat. Kita adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad, kita adalah sebaik-baik. Ciri sebaik-baik umat ada dua. Yang pertama, menyeru kepada kebaikan. Kita ajak diri kita, keluarga kita untuk melakukan amal soleh. Ini ciri orang soleh. Dan mencegah kemungkaran. Ini ciri orang mukmin. Dia mencegah kemungkaran. Dia cegah manusia kemungkaran. Pertama, dia cegah diri dia daripada melakukan kemungkaran. Boleh? Dia cegah diri kita. Kita cegahlah diri kita dulu. Jangan. Sebab kita juga manusia. Cegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Kita cegah. Sebab tu saya kata, orang mukmin level dia halal-halal, haram-haram. Dia tak ada kompromi. Rasuah haram. Halal. Dia macam tu. Dia mukmin. Orang mukmin ni, dia lain sikit. Dia tegas sikit. Okey? Dia mukmin. So dia mencegah kemungkaran. Ini adalah sebaik-baik umat. Tuan-tuan, dua ciri dia. Pertama, menyeru kepada kebaikan. Kedua, mencegah kemungkaran. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pujuklah hati kita. Pujuk hati kita untuk mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Maksiat sikit demi sikit lah. Kalau nak tinggal semua, boleh jadi gila. Ada orang yang berani tinggal semua. Dan saya tengok, alhamdulillah, syabas dan tahniah. Dan ada orang, dia punya kemampuan, jiwa dia tak mampu nak tinggalkan semua. Dia tinggalkan semua, habis. Macam saya minat Nabil, saya minat Neolofa, saya minat ramai lah yang tinggal sikit-sikit dia tinggal. Alhamdulillah. That is okay. Dia still ada dalam industri. At the same time, tuan-tuan dan perempuan, dia bawa mesej yang baik pada industri. Wanita-wanita yang bertudung masih boleh jadi pengacara. Wanita-wanita yang tudung, tengok dulu Sheila Hamzah. Awal-awal kebangkitan dia tak pakai tudung. Dan Alhamdulillah, bila dia dah top, yang saya tengok, dia ada di kemuncak dia famous di dunia, menang itu, menang ini, award dalam dunia ni. Dan ketika tu dia pakai tudung. Sehingga ada peminat dia bangsa Cina, di negara Cina, boleh pergi ke sana, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang ke konsert dia pakai tudung. Itu dakwah secara perlahan-lahan. Dan jangan lupa juga Miss Nina ni isteri kepada Noh Hujan. Dan apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, dia album dia ni meletup-letup di Amerika Syarikat. Memang gempak lah dia punya video apa semua. And then what happened after that? Masya Allah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia berubah, dapat hidayah. Man, when you be the top in the world, man, you can change yourself. That is, man, it's hard, man. It's difficult, man. How they can do that? It's not easy when you be rich, you be popular, you be top. And bila hidayah masuk, tuan-tuan, you change. Dia berubah. Dia jadi seorang yang different. But still in industry. Dulu dia penyanyi, rappers, hip hop. Now Miss Nina, dia buat program. Naurah, dia buat program yang baik-baik, tuan-tuan.
It's good. Dia buat still in industry, tapi dia bawa program keagamaan. Dia bawa. To me that is big thing. The power when you be orang soleh, upgrade yourself to be orang mukmin. Upgrade, campur orang mukmin. Orang mukmin ni alhamdulillah. Selalu orang mukmin adalah jadi pemimpin. Jadi orang yang dia boleh memimpin kepada orang-orang yang soleh. Dan akhirnya tuan-tuan nak jadi bertakwa. Setiap minggu ittaqullah usikum. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, bertakwalah. Naik level takwa. Nah, macam mana nak dapat level takwa? Kita akan sambung perbincangan kita besok. Hari ni tuan-tuan, untuk bagi kita jangan spoil hidup kita pagi ni, kejap lagi saya akan update satu syair yang dia nak, siapa yang nak berkenalan dengan Kak Jah yang bagi sedekah subuh. Tabung subuh saya lama tu saya simpan. Saya akan guna tabung Kak Jah ni ambil berkat seorang OKU cacat penglihatan, bagi tabung ni kat saya, dan duit dalam ni RM245. Saya akan ambil semangat dia lah. Kalau orang buta pun melakukan sedekah subuh, kenapa aku ustaz yang celik ni buta hati untuk melakukan sedekah subuh? Jom pujuk hati kita. Dan sedekah subuh ni tuan-tuan, boleh tak saya guna ustaz? Boleh tak saya guna? Boleh. Kalau nak bagi belanja orang lain, bukan belanja kita, belanja anak, belanja isteri, boleh, tak ada masalah. Ustaz, kita dah sedekah buruk siku. bukan masalah buruk siku. Untuk kegunaan sedekah yang paling afdal diri, orang terdekat, dan kemudian yang baru orang yang jauh. Wallahu a'lam. Fiza Wish, tolong like tuan-tuan. Tolong like Fiza Wish. Dia jual durian Belanda. Ni produk saya, jus sifu durian Belanda. Alright. Terima kasih Syafirida Simanjuntak kerana catat apa yang saya tulis. 5H tadi. Barakallah. Kita baru sampai H yang ke-3, iaitu hindari maksiat. Ini ciri orang-orang mukmin. Hindari maksiat. Okay, gang. Hari ni jangan spoil. Kak Jah pandai berpuisi. Kak Teh sedap tak puisi dia semalam? Orang buta baca puisi, terperanjat saya. Dahsyat puisi dia. Tapi puisi dia isi hati dia. Sedekah kat janda depan rumah. Kau ni bini kau tengok, kau berani tulis macam ni, Zaini. Ya Allah, patutlah bini kau kurus, makan hati rupanya. Okey, Asmah Adeline, Asmah Saim, Masya Allah, hati kena selalu baik. Hampiri orang yang betul, tuan-tuan. Betul, Asmah Saim. Barakallah. Asmah Saim pun dia suka menyumbang pada motivasi pagi. Barakallah fiik. Motivasi pagi adalah pengganti pendapatan saya. Dulu saya ceramah surau masjid, ni saya ceramah kat Facebook. Jelas. Tapi kalau ada lebih, saya bawa ke program bantu orang susah. Itu saja. Saya tak kutip derma bantu orang susah melalui apa benda ni, saya punya account bank. Okay gang, jangan salah faham. Tapi kalau ada lebih, tuan-tuan kalau nak, luahan hati Kak Jah. Betul. Terima kasih Datin Seri Fauziah Jaafar. Barakallah fiik. Terima kasih datang semalam. Datin banyak tolong saya. Terima kasih Datin. Barakallah fiik. Datin datang juga semalam pada saya rasa macam nak menangis. Sebab kita memang kumpulkan. Norishah Orchid, Ustaz Hanafi buat live dengan Dr. Nordin Darus. Nak sangat. Tapi kita ni kita bukan doktor. Kita ustaz kampung je. Cakap pun merepek-repek. Saya bukan apa, saya suka enjoy boot. Saya tak suka set sangat apa semua. Macam doktor tu dia fakta. Dr. Nordin Darus, kalau tuan-tuan follow, dia banyak bagi fakta. Because why? When people have very intellectual mind, the word is very powerful. Dia guna words tu very powerful. But my mind, after chemotherapy, I want very happy, go lucky mind.
but Allah still in my heart. Okay geng, doakan saya dapat permit. Apa permit kau ni Zaki? Sekejap dapat permit untuk ke Kelang membantu 20 keluarga yang memerlukan bantuan. Tuan-tuan, siapa yang nak menyumbang boleh go to Zaki Ibni Yahya. Dia adalah Persatuan Ziarah Pesakit Kanser. Ramai NGO kita nak pergi bagi bantuan, kadang-kadang susah, dan kita nak bagi bantuan tu kadang-kadang tak cukup. So kita gabungkan dengan NGO yang ditubuhkan oleh Zaki Ibni Yahya tadi. Boleh cari survey target fish dari sampai ke kejap sekejap. Allahumma salli ala sayyidina. Seafood target fish dah sampai ke? Wallahu alam, belum tentu ikut. Belum tahu lagi. Target fish tu memang saya nak tu untuk memanah. Saya rasa belum ikut, tak sampai lagi. Tu dia. Tolonglah, dah gian nak memanah ni. Pak Rodiah, hantar datang ngajar kami memanah sebelum ku panah hatimu. Okey, saya tak tahu apa pasal handphone saya ni hang pula. Okey, saya tutup dengan lagu. Tuan-tuan tengok Mengemis Kasih. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah. Luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Bila Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuan-tuan, itulah. Bila lagu-lagu yang macam ni, nasyid-nasyid yang macam ni tuan-tuan nyanyi, dia masuk dalam hati. Bila dia masuk dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia akan menyuburkan hati kita. Dia akan menambahkan iman dalam hati kita. Kalau Datuk Andy Lala dia tengok pagi ni, Tok, macam mana Tok? Boleh saya jadi recording artist? I love you all. Take care. Take care gang. Jangan. Rahmat-Mu melangit luas. Dosa menggunung tinggi, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Okey, alumni counselling UMT dipermudahkan urusan dan dapat bantu. Amin, amin ya Allah. Kita doa sikit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, andai ada pagi ni sahabat-sahabat kami yang berada dalam kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, tolonglah ya Allah, luaskan rezeki kami. Luaskanlah rezeki kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lorongkanlah kami,
untuk jadi orang yang suka bersedekah, suka beramal soleh, suka bantu-membantu. Dan tolonglah ya Allah, masukkanlah kami semua ini ke dalam syurga melalui pintu sedekah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Andai ada pagi ni sahabat-sahabat kami yang berada dalam keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, tolonglah ya Allah, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami ya Allah. Turunkan ketenangan dalam jiwa kami ya Allah, agar kami bahagia hingga ke syurga. Ya Allah, andai ada pagi ni sahabat-sahabat kami ya Allah berada dalam keadaan kesakitan, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah. Sembuhkanlah penyakit semua, pesakit-pesakit kanser ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit COVID ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami rindu nak pergi masjid ya Allah. Kami rindu nak solat. Kami rindu nak duduk dalam majlis ilmu di masjid-masjid, di rumah-rumahmu ya Allah. Kami tak sanggup dah melihat Masjid Khairiah Seri Gombak sunyi ya Allah. Kami dah tak sanggup. Tolonglah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tolonglah ya Allah. Kami nak buat haji, kami nak buat umrah ya Allah. Kami rindu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tolonglah ya Allah. Terlalu rindu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Love you all. Take care. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep punching.